Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat pagi semua. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Okey, so semua okey ke hari ni? Ada yang sakit ke, yang tak sihat ke, ada tak? Tak ada cikgu. Baiklah. Okey, saya dengar suara Saini je ni. Yang lain mana? Ada apa Fatih Amira? Ingatkan awak tak ada. Okey, so sekarang cikgu nak cek kehadiran, okey? So, hari ni ketua kelas Susaini, siapa yang tak datang hari ni? Azman tak ada cikgu. Oh, Azman tak ada. Dia pergi mana? Saya pun tak pasti cikgu. Dia tak datang. Dia tak tahu. Oh, okey. Okey, Fatimah Azhara ada ke? Sebab dia dah 2 hari tak datang ni. Selama 2 hari ni awak tak datang sebab apa? Saya cakap dengan cikgu sikit, awak ada masalah ke? Okey, demam. Okey, pastikan nanti awak hantar MC semua yang soalan, okey? Okey, terima kasih Fatimah. Okey, so kehadiran semua cuma Azman je yang tak ada hari ni. Betul cikgu. Azman tak ada. Okey, terima kasih Husaini. Okey, so hari ni memandangkan semua hadir, cuma Azman je tak datang. So cikgu nak seorang bacakan doa sebelum kita mulakan kita punya orang kata kita punya pembelajaran pada hari ni. So seorang wakil tolong bacakan doa boleh? Boleh cikgu. Saya boleh baca. Okey, silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Mama Usaini. Okey, ketua kelas kita yang berkaliber ya buat masa sekarang ni. Okey, kekalkan momentum. Okey. So, memandangkan semua hari ni hadir dan hari ni cikgu nak berkongsi sedikitlah memandangkan sekarang ni pandemik COVID-19. So cikgu nak semua sentiasa dalam keadaan yang sihat dan pada masa yang sama tolong jaga SOP Okey. Elakkan tempat yang sesak and so on, pakai pelitup muka. Even nak pergi tandas pun pakai pelitup muka, okey? Jangan lupa pelitup muka tu sebab sekarang ni COVID-19 ni beredar dalam keadaan udara dan bukannya daripada percikan air liur ke and so on, okey? Faham ke semua? Faham cikgu. Jangan tidur. Okey, kita nak mula kelas pada hari ini. So make sure sentiasa ingat niat kita nak belajar pada hari ini. Okey. So kita sebelum kita mulakan kita punya orang kata kita punya pembelajaran pada hari ini, so cikgu nak kamu semua tolong tengok video yang cikgu akan paparkan kat depan ni nanti. Okey. So make sure faham video ni dulu sebab nanti cikgu akan ada soalan yang cikgu nak tanya. So tengok dulu video ni. It might be something you've never considered, or it might be a question you've never had the interest to ask. Either way, it's one of life's little curiosities. Where does it go? Many of us may be aware that Inda Water runs sewage treatment plants where sewage is processed. But few of us have any real understanding of what these facilities do. Here, we are going to shed some light on the mystery. Here we go! Ouch! Ouch! Who flushed down those false teeth? Ew! Whee! Down the slide! I think I hear cars above. Hey, what about those bars? Bye-bye, false teeth. Bye-bye, pebbles and hair. Where am I?
Hi, guys. Hi, little guy. We're now in a sewage treatment plant. This warm pool here is the sedimentation tank. Those heavy guys down there are going to settle down while we float. They are sludge and we are liquid. Oh my, how airy. What happens here? A bunch of creatures called tiny microorganisms live in this tank, where they survive by feeding on the organics in the wastewater. The blowing air sets these little bugs in action to start chomping away on the rest of the solids in the water. They literally eat this up, and what's left is a little cleaner liquid, us. Chomp away, little bugs. Hey, what's happening now? Don't worry, little guy. They are just chlorine. Chlorine is added to kill off any pathogenic disease-causing bacteria. Indah Water Consortium carefully monitors the amount of chlorine added. Too much chlorine can be harmful to aquatic wildlife. Get ready to enter the world once more, little guy. Once we are 90% clean of original organic content, we will be pumped back into a nearby stream. Wait, what happened to the other guys? The sludge? While we are being cleaned up and returned to the nearby stream, the sludge is continuing on its journey to its new home. Sludge is decomposed by bacteria, similar to the bacteria that remove pathogens from wastewater in secondary treatment. This decomposition can be either aerobic or anaerobic, but the purpose is always the same: to reduce the volume of matter and to reduce the number of pathogens in the material that could cause disease. Disposal of the finished sludge varies. Today, with the advent of green technology, IWK is looking into many ways that the biosolid can be utilized in beneficial ways, like fertilizers for landscaping, for example. So, that is the answer to the poop question. Wastewater treatment is not something that many of us care to consider, but it is a very necessary process. In some developing countries where wastewater treatment is not regulated, there are devastating effects to the environment and public health caused by exposure to contaminated water. We are lucky here in Malaysia, where we have Indah Water Consortium. As the national sewerage company, it is owned by Minister of Finance Incorporated and entrusted with the task of developing and maintaining a modern and efficient sewerage system for all Malaysians, so that we are safe from crises that can arise from inefficiently managed wastewater. It takes a lot of effort to treat wastewater before it is released into the environment. The cost is high too. So why don't we all be responsible for our own health and the environment? Let's assist our national sewerage company, Indah Water Consortium, by paying our sewerage bills on time. Believe me, your contribution helps. Okay, so tadi dah habis kita punya video. Okay, sebelum cikgu pergi slide yang ke seterusnya, so sesiapa boleh tolong terangkan apa yang kamu boleh dapat daripada video yang cikgu terangkan sebentar tadi? Ada gigi ke? Ada gigi? Mana datang gigi tu? Tadi tu dalam lubang tu, lubang tandas tu. Oh, itu. So maksudnya gigi tu jatuh ke dalam lubang tandas tu dan ikut saluran tu, betul? Betul tu. Okey, so cikgu nak tanya Mama Usaini. Okey. Kenapa boleh ada gigi palsu tu dalam saliran air perbentungan tu? Cuba cakap dengan cikgu kenapa? Mungkin masa orang tu gosok gigi dia terjatuh tu. Allah, kesian. Mana tahu gigi atuk-atuk kan jatuh ke dalam lubang tu. Lepas tu tak jumpa balik, macam mana? Dia terus pergi sisa pembentuk kau cikgu. Okey, bagus Usaini. So betul, dia akan terus pergi ke sisa pembentungan. Okey. So dalam sisa pembentungan tu, sebelum dia pergi ke sisa pembentungan yang besar ke yang kecil dulu? Yang kecil tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Okey, so that's why hari ni kita nak belajar
mengenai sistem pembentungan lah, orang kata sistem sanitasi ni, okey. So daripada apa yang Husaini tu cakap tadi adalah betul, di mana gigi palsu tu akan mengalir mengikut saluran pembentungan. Okey, so antara saluran pembentungan ataupun saluran yang kecil kita tak tahu. Jadi hari ni kita akan belajar mengenai sistem sanitasi dan juga sistem pembentungan. Okey, so kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, so cikgu nak tanya, apa fungsi syarikat ini, okey? So ini adalah satu gambar yang di mana ada satu syarikat yang kalau kita tak kenal tu maksudnya dia bukan rakyat Malaysia lah namanya tu. Okey, so Muhammad Husaini boleh bagi tahu apa nama syarikat ni? Syarikat Indah Water tu. Indah Water. Okey, good. Bagus. Okey. So maksudnya ini adalah Indah Water Consortium. Okey, ini adalah salah satu syarikat yang terbesar di dalam Malaysia. Okey, Fatimah Azhara, boleh bagi tahu cikgu apa fungsi syarikat Indah Water ni? Fungsi dia untuk membersihkan loji rawatan tu. Oh ya ke? Okey, bagus. Okey, so maksudnya kamu faham apa maksud fungsi Indah Water Consortium ni sendiri. Okey. Okey, terima kasih Fatimah Azhara dan juga Muhammad Husaini. So sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai pengenalan sistem sanitasi dan juga pembentungan. Okey. Sekejap ya. Okay, so hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan Okey, so hari ini kita akan belajar mengenai sistem sanitasi dan juga sistem pembentungan. Okey, apa maksud sistem sanitasi ni dan juga pembentungan kita akan belajar sebentar saja lagi. Okey, so seperti yang diberitahu oleh Muhammad Husaini dan juga Fatimah Azhara mengenai Indah Water Consortium itu adalah salah satu syarikat yang berfungsi dia akan handle kita punya sisa-sisa kumbahan domestik menjadi satu sistem rawatan yang kita boleh guna, yang orang kata tak akan mencemarkan alam sekitar. Okey, so seterusnya kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, baiklah, semua boleh tengok dengan teliti slide ini, di mana kita sekarang akan belajar mengenai pengenalan dan juga definisi. Okey, kita teruskan dengan definisi bagi sistem sanitari. Okey, sistem sanitari ataupun domestic water system ni merupakan satu sistem yang mengumpul dan juga mengalirkan air basuhan ataupun air sisa yang kita selalu gunakan di rumah. Contohnya seperti sinki, contohnya seperti air yang kita mandi, air yang kita buang air dan sebagainya lah. Kita punya sistem-sistem air ni akan mengalir turun ke dalam satu tangki pembentungan, okey, iaitu kita panggil tangki septik. Dalam situ barulah proses-proses ini akan berjalan, okey, sebelum mereka akan pergi ke loji rawatan air, iaitu yang dihandle oleh Indah Water Consortium. Okey, so sistem sanitasi ni juga merupakan satu perkhidmatan bangunan, okey, sebabnya dia mengumpul dan dia orang kata dia akan mengedarkan kepada pengguna menjadi air yang lebih bersih. Okey, so seterusnya, okey, kita dah ada definisi, kita dah ada pengenalan tentang sistem sanitari ni. Jadi cikgu nak tahu mengenai apa kepentingan sistem sanitasi ni kepada pengguna-pengguna di Malaysia. Okey, baiklah, tentang kepentingan ni, apa yang terlintas di fikiran kamu? Okey, so ada sesiapa yang boleh jawab apa kepentingan sistem sanitasi ni? Muhammad Husaini boleh tolong jawabkan? Dia penting untuk mengumpulkan dan mengalirkan air domestik tu.
Okey, alright. Terima kasih Mak Saini. Okey, selain daripada dia mengumpul dan mengalirkan air sisa domestik ataupun pepejal ni, Fatin Amira boleh tolong terangkan kepentingan yang kedua bagi sistem sanitasi ni sendiri? Untuk makanan pencemaran bau, Cikgu. Okey, terima kasih Fatin Amira. Betul, untuk menghalang pencemaran bau daripada sistem domestik. Okey, yang terakhir adalah Luqman, boleh tolong bagi tahu kepentingan yang ketiga pula? Untuk mengelakkan penyakit penyakit, Cikgu. Okey, terima kasih Luqman. Okey, baiklah. Ini adalah antara kita punya kepentingan sistem sanitasi di Malaysia ni. Okey, pertama adalah seperti Usaini kata tadi, adalah untuk mengumpul dan juga mengalirkan sisa domestik, seperti contohnya pepejal dan juga air basuhan kita lah. Dan yang kedua pula adalah untuk menghalang pencemaran bau daripada sisa domestik lah. Maksudnya daripada air buangan kita, kita punya air sisa-sisa. Benda ni bagi mengelakkan daripada berlakunya pencemaran bau. Okay? Dan yang terakhir adalah untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Maksudnya bila kita terdedah kepada satu pencemaran bau, ini akan menyebabkan bakteria akan berkeliaran di udara. So that's why kita nak mengelakkan daripada penyakit ini berlaku kepada masyarakat di Malaysia. Okay? So seterusnya adalah daripada kita dah tahu pengenalan, kita dah tahu tentang kepentingan. Jadi kita nak seterusnya adalah kita nak tahu tentang macam mana sistem sanitari ni berfungsi. Okay? Sebelum cikgu bagi tahu tentang macam mana sistem sanitari ni berfungsi, ada sesiapa tahu tak macam mana sistem sanitari ni boleh berfungsi di perumahan kita? Okay? Supaya ceritakan dengan lebih ringkas, okay, apa yang awak tahu saja. Ada sesiapa yang boleh tolong cikgu sebelum cikgu playkan video ni? Okey, Yusof, silakan. Saya nampak dulu dekat belakang rumah saya, selalu ada macam semen bulat dulu. Okey. Saya rasa sisi-sisi domestik rumah saya masuk dalam contoh itu. Okey, so selain daripada tu, ada lagi ke, Yusof? Sini tak ada juga. Tak ada dah. Okey. So apa yang terima kasih Yusof. So apa yang diterangkan oleh Yusof tadi adalah betul. Okey, itu adalah sedikit gambaran lah tentang bagaimana sistem sanitari kita berfungsi di dalam tangki septik nanti. Okey. So cikgu akan playkan satu video. Tolong tengok dengan baik. Okey, macam mana sistem sanitari kita ni berfungsi. Okey. So cikgu akan playkan sekarang ya. Minta maaf semua, kita ada masalah teknikal sikit tadi. Okey, so jangan risau. So semua faham ke? Asal semua senyap ni? Tak ada respon pun. Kurang faham, Cikgu. Kurang faham. Lah, daripada video pun tak faham ke Muhammad Husaini? Kurang, Cikgu. Kurang faham. Okey, tak apa.
Daripada sinilah cikgu nak terangkan tentang macam mana fungsi sistem sanitari ini sendiri berfungsi di dalam perumahan kita lah. Okey, so sekarang ni cikgu akan tampal satu gambar. Sekejap Okey, so nampak ke gambar ni? Nampak dulu. Nampak Okey, nampak tak gambar di depan ni sama tak yang dalam video yang tadi cikgu terangkan? Sama. Okey, bagus. Okey. So maksudnya kamu semua bukannya tak faham, cuma kamu tak tahu macam mana sistem sanitari ni sebenarnya berfungsi, bukan? Betul dulu. Okey, bagus. Okey. So sekarang ni seperti kamu semua boleh lihat gambar di depan ni ini adalah tangki septik, okey? Ini adalah tangki septik. Okey, ini adalah gambaran tangki septik di bawah tanah di dalam rumah kita, okey? So, macam mana tangki septik ni berfungsi di bawah perumahan kita ni ataupun di dalam tanah dekat rumah kita ni? Cikgu akan terangkan. Okey, yang pertama adalah semua boleh nampak kan? Sekejap Aduh. Okey. So, semua boleh nampak kan aliran ni dah akan masuk dari sini. Ini adalah sisa, contohnya di sini adalah sisa-sisa kita punya bahan-bahan domestik. Contohnya seperti sisa kumbahan kita lah, macam awak punya air besar tu, air kecil tu dan segalanya akan masuk melalui sini. Okey, dia akan masuk ke dalam valve yang pertama ni. Okey, dia akan masuk di sini dahulu dan kemudian dia akan turun. Okey, so awak punya sisa-sisa air tu semua, air besar, air kecil semua akan masuk melalui sistem ni dan akan turun. Okey, selepas dia turun, di dalam tangki yang besar ini, di bahagian tengah ni mempunyai 3 lapisan yang utama lah. Maksudnya 3 lapisan ni lah yang berfungsi sebagai kita punya macam mana dia nak menguraikan. Okey, dalam tangki septik ni kita punya sisa-sisa kumbahan ni akan diuraikan. Okey, so yang pertama ini kita mulakan dengan yang pertama ni. Okey, di bahagian bawah. Okey, yang bahagian bawah ni adalah namanya kita panggil sludge. Okey, sludge ni adalah contohnya seperti awak punya semua air besar, air kecil dan sebagainya. Okey, di sinilah berfungsinya sludge ni. Okey, nampak kan? Nampak ke semua? Nampak dulu. Okey, ini adalah sludge. Okey, ini adalah sludge. Sludge ni lah kita punya bahan-bahan terbuang. Okey, contohnya seperti air besar tu yang dah diuraikan oleh satu organism, satu mikroorganism iaitu bakteria yang dinamakan sebagai anaerobik. Okey, anaerobik ni lah yang akan menguraikan apabila segala sisa-sisa kumbahan ni berada di bahagian sini dan kemudian mikroorganism tersebut iaitu bakteria yang dinamakan anaerobik tu akan menguraikan segala sisa kumbahan yang besar-besar. Okey, bila sistem tu organism tu menguraikannya, dia akan menjadi partikel yang kecil-kecil. Okey, dia akan jadi partikel yang kecil. So partikel yang kecil ni lah akan diuraikan dan turun ke bawah menjadi sludge. Okey, menjadi sludge. So that's why pentingnya sistem sanitari ni untuk dibuat 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ni adalah bagi memastikan organism dalam ni iaitu anaerobik ni berfungsi dengan baiklah. Okey. Seterusnya adalah ini orang kata sludge ni adalah partikel yang solid. Okey. Partikel yang solid ni lah akan berada di bahagian bawah. Okey. Dan seterusnya kita akan pergi kepada bahagian liquid. Okey. Bahagian liquid ni adalah contohnya awak punya semua bahan-bahan air buangan kecil, orang kata barang-barang buangan tu merupakan daripada wastewater orang panggil. Okay? So bahagian tengah ni adalah wastewater. Okay, nampak tak Allah cikgu?
Cikgu pasal RM1 telur. Sekejap Awak semua nampak ke ni? Senyap je. Nampak dulu. Nampak. Yang Luqman kat belakang tu kenapa tak fokus tu Boleh fokus? Cikgu nak terangkan. Nanti cikgu tanya dekat akhir pembelajaran ni awak tak tahu nak jawab macam mana. Bahaya tu. Betul. Okay, alright. Okay, seterusnya adalah kita ada bahagian liquid. Bahagian liquid ni lah dinamakan sebagai wastewater lah. Okay, so maksudnya selepas solid di bahagian bawah, kita akan ada wastewater di bahagian tengah. Okay, wastewater ni lah yang akan pergi, selepas dia menjadi wastewater, dia akan pergi kepada bahagian valve yang kedua. Okay, ini adalah valve yang kedua. Okay, yang ni valve yang pertama, ini adalah valve yang kedua. Okay, baiklah, seterusnya kita akan pergi ke layer yang paling teratas, iaitu kita panggil scum. Okay, scum. Okay, scum ni lah yang berfungsi sebagai awak punya, contohnya bahan-bahan yang bahan-bahan tak sepatutnya berada di bahagian tangki septik ni akan berada di bahagian atas lah. Okay, so maksudnya sesiapa tahu tak, cikgu nak tanya sikit, sesiapa tahu ke mengenai liquid ke solid ataupun scum yang akan keluar daripada tangki septik ni? Liquid, okay, betul, terima kasih. Okay, betul seperti dijawab tadi adalah lebihan liquid ni, lebihan wastewater liquid ni akan mengalir keluar ke sistem valve yang kedua ini menuju ke bahagian peparitan. Okay, peparitan ni lah yang akan berada di sebelah, orang kata selepas tangki septik dia akan berada pada parit dan seterusnya menuju ke loji kumbahan domestik. Okay, so betul. Okay, terima kasih siapa yang menjawab tadi. Cikgu tak perasan, minta maaf sangat. Okay, so seterusnya cikgu nak tahu, ada sesiapa tahu tak apa di bahagian atas ni, bahagian tangki septik ni sebenarnya? Penutup ke cikgu? Penutup, okay, bagus. Penutup, orang panggil apa? Manhole, betul? Betul ke? Nama dia tak tahu. Nama tak tahu. Okey, terima kasih sebab jawab. Okey, betul. Ini adalah penutup bagi tangki septik ni sendirilah. So, cikgu tanya lagi sekali, tangki septik ni boleh dibuka sesuka hati ke tidak? Tak boleh tu. Tak boleh. Okey, betul. Sebab apa dia tak boleh? Sebabnya adalah tangki septik ni adalah satu toksik yang sangat berbahaya. Okey. So, maksudnya jika kita buka penutup, orang kata jika kita buka penutup tangki septik ni, kita boleh mati sebenarnya. Okay? Sebabnya kita pernah dengar tak contohnya pekerja-pekerja sistem kumbahan ni jatuh ke dalam tangki septik ni and then dia terus mati. Betul tak? Betul. Okay, so that's why cikgu kata tangki septik ni sangat berbahaya sebab dia tak ada oksigen langsung. Okay, dan dia penuh dengan toksik lah. Okay, even dia ada toksik yang even dia ada mikroorganism yang baik macam anaerobik tu, tapi tak menjamin keselamatan kita lah sebenarnya. Sebabnya anaerobik tu hanya berfungsi sebagai menguraikan partikel solid kita tadi tu menjadi 3 lapisan yang utama ni lah di dalam tangki septik. Okay, so bila kita dah tengok dekat tangki septik tadi ni, so kita mesti nak tahu kan macam mana pengaliran kita punya sisa kumbahan domestik tadi daripada rumah kita sehinggalah ke loji kumbahan domestik di Indah Water Consortium lah. Okay, so seperti tengok di slide yang cikgu dah paparkan sebentar ni. Okay, so kita boleh tengok daripada orang kata kita punya air, kita punya tempat sisa buangan, okay, dapat tandas contohnya, ataupun daripada kita punya sinki rumah, dia akan mengalir terus ke dalam tangki septik. Okay, di dalam tangki septik ni lah berlakunya penguraian daripada organism ataupun bakteria yang cikgu cakap sebentar tadi adalah anaerobik.
Okey, yang akan menguraikan kesemua kita punya orang kata bahan-bahan kumbahan. And then seterusnya akan pergi kepada peparitan terlebih dahulu. Okey, peparitan ini adalah yang berdekatan, contohnya seperti longkang, parit dan sebagainya lah. Barulah daripada parit ni akan mengalir terus kepada kepada loji rawatan kumbahan. Okey. So, sistem kumbahan tangki septik ni hanyalah sementara saja. Okey, sebelum kesemua partikel kesemua ni liquid akan mengalir keluar kepada loji kumbahan dan seterusnya pula. Sisa kumbahan dalam tangki septik ni takkan berlaku rawatan sepenuhnya lah. Hanya di loji rawatan kumbahan sahaja yang berlaku orang kata sistem rawatan yang terbaik lah sebelum diedarkan kepada pengguna lain. Dan seterusnya tangki septik ni perlulah dijadual untuk dibersihkan 2 ataupun 3 tahun sekali supaya organism anaerobik ni dapat berfungsi dengan baik untuk bagi sisa kumbahan yang akan datang lah. So make sure rumah kamu semua perlu dibersihkan tangki septiknya berjadual supaya sistem kumbahan di rumah kamu semua dapat berfungsi dengan baik. Okey, so seterusnya cikgu pergi kepada slide yang seterusnya tentang jenis-jenis pipe buangan. Okey. Okey, so sebelum cikgu pergi kepada pembelajaran seterusnya, sekejap ya, cikgu buka dulu. Okey. Alright. So, semua okey ke? Ada yang tak faham ke? Okey. Okey. Betul ni? Betul. Betul lah. Okey. Cikgu dengar hanya Husaini je menjawab daripada tadi ya. Okey. So, seterusnya adalah cikgu nak mengajar tentang jenis-jenis pipe buangan yang orang kata pipe buangan ni adalah kita punya saliran untuk sisa kumbahan domestik lah yang berada di dalam rumah dan sebagainya. Okey, baiklah, seterusnya cikgu nak mengajar tentang jenis-jenis pipe buangan yang berada di sistem saliran rumah kita. Okey, so seterusnya, okey, cikgu akan bagi gambar. Okey, gambar ni cikgu nak kamu teka terlebih dahulu. Okey, dia ada berapa pipe kesemuanya. Okey. Alright, so kita nak pergi kepada jenis-jenis pipe buangan. Okey, cikgu tulis dulu. Okey, kita pergi kepada jenis. Nampak ke semua? Nampak. Okey. Semua senyap je, cikgu tak tahu kamu nampak ke tidak. Okey. So ini adalah jenis-jenis pipe buangan. Okey. Pipe buangan ni, okey, pipe buangan ada 3, okey? Ada 3. So, yang pertama, okey. Yang pertama adalah pipe pertama adalah sistem 2 pipe. Okey. Orang panggil dia adalah sistem 2 pipe. Okey, nampak ke cikgu tambah kat depan ni? Nampak. Okey, bagus. Okey, yang pertama adalah sistem 2 pipe. Okey, sistem 2 pipe ni cikgu terangkan kenapa dia panggil sistem 2 pipe ni, kerana sistem ni mempunyai 2 pipe lah orang kata. 2 pipe ni adalah 2 pipe tumpu, di mana pipe tumpu ni adalah untuk najis satu dan satu lagi adalah pipe tumpu untuk air sisa kumbahan. Okey. Dan sistem 2 pipe ni memang digunakan secara meluas lah dekat perumahan kita. Dan seterusnya kedua-dua pipe tumpu, contohnya pipe tumpu najis dan juga air sisa ni, dia akan mempunyai 2 perudaraan yang tersendirilah. Orang panggil perudaraan tu adalah pipe bolong. Okey. Okey, seterusnya yang kedua pula adalah, yang kedua dah ada 1, okey. Dah ada 2, kita masih ada 1 juga kan. Sebenarnya cikgu terbalik sebenarnya.
Dia tak apa, sama je. Okey. Kita ada sistem satu pipe. Tadi apa? Sistem dua pipe kan? So ini adalah sistem satu pipe. Okey, sistem satu pipe ni pula dia berfungsi sebenarnya untuk dia lebih tertumpulah kepada penyaliran najis dan juga air sisa dalam satu saliran pipe yang tumpu. Okey, so kiranya kita ada sistem lekapan sanitari sebenarnya, dan sistem sanitari lekapan ni disambungkan kepada hanya satu pipe saja. Okey, so satu pipe tadi untuk sistem yang ni, dan sistem di belah atas ni ada dua pipe. Okey, itu perbezaan dia saja. Okey, dan tadi di sini ada dua pipe bolong. Okey, tapi di bahagian sistem satu pipe ni hanya ada satu sistem pipe bolong yang kita lebih tertumpu untuk penyambungan penyaliran pipe tumpu najis dan juga air sisa. Okey, sistem satu pipe ni memang lebih ekonomik lah orang kata berbanding sistem dua pipe ni. Okey, so semua faham kan? Faham ke tak anak-anak? Kenapa tak jawab cikgu panggil? Saya dah fokus dulu. Oh, fokus. Bagus. Fokus tengok ni ke fokus tengok cikgu sebenarnya? Saya itu apa gambar itu. Okey. So sekarang ni kita dah ada sistem satu pipe, kita dah ada sistem dua pipe. Okey, so sekarang kita nak pergi kepada sistem pipe tumpu. Okey. Ini okey. Cikgu tampan ni adalah sistem pipe tumpu. Okey, ini adalah sistem pipe tumpu. Okey, kenapa dia panggil pipe tumpu? Apa beza dia dengan satu pipe ni? Cuba saya ni jawab. Pipe tumpu guna satu sistem dulu. Guna satu sistem. Okey, tapi apa lagi yang berlainan contohnya? Yang ni untuk bangunan yang banyak tingkat juga. Okey, bagus. So sistem satu pipe ni more kepada sistem perumahan kan? Betul tak pasal ini? Okey. Okey, so itu perbezaan dia antara pipe tumpu dan juga satu pipe, di mana sistem pipe tumpu ni dia lebih kepada bangunan yang bertingkat lah orang kata. Okey. Dan lagi satu, sistem pipe tumpu ni dia tak menggunakan pipe bolong. Kerana pipe tumpu ni dia lebih berfungsi untuk menyalurkan air yang adalah, tapi dia still ada orang kata penutup di atas pipe tu sebenarnya. Okey, dan dia apabila dia mengalir, okey, dia akan pergi kepada pipe yang berasingan. Okey, bila kita tengok pipe sistem satu ni, okey, dia akan satu pipe, tapi dia satu juga pipe yang sama lah orang kata, satu tingkat yang sama. Okey. Okey, so semua faham ke ni? Cikgu ajar ni. Okey, so macam tu cikgu nak buat pertanyaan sikit, okey, mengenai ketiga-tiga jenis pipe buangan ni. Adakah kamu faham ke tidak melalui gambar yang cikgu bagi ni? Okey, so cikgu nak bagi gambar yang pertama. Okey, so siapa boleh jawab soalan ni? Ni sistem pipe apa? Saya rasa yang ni sistem pipe tumpu ni pun. Okey, betul. So ini adalah sistem pipe tumpu, kerana sistem pipe tumpu ni, okey, sistem pipe tumpu dia akan ada satu sistem aliran dan dia akan pergi pipe yang berbeza. Okey, so maksudnya ini adalah sistem pipe tumpu, dia still ada pipe bolong di atas dia. Okey, so seterusnya okey, gambar yang ni nampak tak? Yang ini sistem satu pipe. Sistem satu pipe, biar betul. Cuba tengok balik. Oh, yang ini sistem dua pipe. Nampak pun. Macam mana tu? Mata pergi mana tu? Okey, betul. Ini adalah sistem dua pipe. Okey. Kenapa dia ada sistem dua pipe? Okey. Kerana apabila sistem mengalir, okey, sistem daripada pipe utama
akan mengalir kepada sistem pipe pertama ni dahulu dan akan pergi ke pipe-pipe yang seterusnya. Kemudian satu lagi cabang adalah di bahagian bawah ni untuk pergi kepada sistem pipe yang seterusnya. Okey? Okey. So, seterusnya pula ini gambar satu je. Kalau kamu tak tahu, cikgu tak tahu nak cakap apa. Nampak tak? Nampak tak? Pandai. Nasib baik jawab betul. Okey, betul. Ini adalah sistem satu pipe, di mana sistem satu pipe ni daripada pengaliran pipe tumpu di sini dan dia akan pergi kepada satu pipe sahaja untuk pergi kepada sistem yang sama. Okey? So, alhamdulillah kita dah berjaya habiskan untuk jenis-jenis pipe buangan. Okey. Seterusnya cikgu nak terangkan tentang perbezaan antara 3 jenis pipe buangan ni lah, di mana yang pertama tadi kita ada sistem 2 pipe, kita ada sistem pipe tumpu dan juga kita ada sistem 1 pipe. Okey. So, sekarang cikgu nak buat perbezaan ni. Okey. Di dalam ni cikgu ada bagi nota. Okey, nota. Okay, nota ni nanti ambil surah 1, jangan ambil lebih sebab cikgu hanya photostat cukup-cukup je untuk satu kelas. Okay, so ambil surah 1, baca apa perbezaan ketiga-tiga jenis pipe ni. Okay, sambil tu cikgu pun akan ajar apa perbezaan ketiga-tiga jenis pipe buangan ini. Okay, faham ke tidak? Faham, Ibu. Okay, bagus. So ini adalah notanya. So baca. Okay, surah ambil 1, ambil usaha ni tolong edarkan kepada kawan-kawan. Okey, surah 1 Okey. So, cikgu nak pergi kepada macam mana perbezaan ni lah 3 jenis pipe buangan ni. Semua dah dapat ke? Dapat Okey, so masing-masing tengok. Semua-semua anak-anak semua boleh tengok. Murid-murid semua boleh tengok nota yang cikgu dah bagi tadi tu. Okey. Tentang sistem 2 pipe, sistem 1 pipe dan juga sistem pipe tumpu. So kita pergi kepada sistem 2 pipe terlebih dahulu, di mana sistem 2 pipe ni, okey, dia hanya ada sistem 2 pipe ni hanya ada jenis pipe dia ada 2 saja. Okey. Pertama dia ada pipe tumpu najis. Okey. Nampak ke ni pipe tumpu najis? Nampak. Okey, so yang seterusnya adalah pipe pipe air sisa. Okey. Apa beza pipe najis dan juga pipe air sisa ni adalah pipe najis ni daripada toilet rumah kamu. Okey, apa yang kamu buangkan selepas sehari kamu tak buang, dia akan jadi najis, betul. So, pipe air sisa ni pula adalah pipe yang kamu mandi, kamu basuh tangan, basuh muka, bergigi and so on. Itu dinamakan pipe air sisa, okey? Okey, so apa kelebihan sistem 2 pipe ni adalah sistem 2 pipe ni dia lebih efisien lah, orang kata penyaliran dia lebih berkesan, okey, berbanding pipe-pipe yang lain. And then seterusnya kita bila kita ada kelebihan, mesti ada kekurangan, betul tak semua? Aduh, macam tak bertenaga lah kamu semua ni. Tak makan ya pagi tadi? Tak makan rupanya. Okey, tak apa. Kita teruskan tentang kekurangan dia pula. Okey, kekurangan ni, kekurangan bagi orang kata sistem 2 pipe ni adalah pipe dia perlu dipasang 2. Pipe akan dipasang, pipe ada 2. Okey. Dan seterusnya adalah kekurangan dia ni adalah kerja pemasangan dia rumit. Okey. Kenapa dia rumit? Sebab dia ada 2 pipe. Okey, 2 pipe yang berbeza dan dia ada penyaliran dia rumit lah orang kata, sebab kita akan buat 2 penyaliran yang berbeza orang kata. Okey, so seterusnya kita pergi kepada sistem 1 pipe. Okey, sistem 1 pipe ni pula dia ada 2 jenis pipe juga. Yang pertama, dia ada pipe najis dan pipe air sisa. Okey, yang kedua adalah dia ada pipe bolong.
Okey, dia ada pipe bolong. Okey. Yang pipe untuk air sistem 2 pipe ni pun ada pipe bolong, tapi pipe bolong dia di dua-dua belah tempat lah. Okey. Dan dia kelebihan sistem 1 pipe ni adalah dia hanya perlukan 1 pipe utama sajalah. So maksudnya bila macam cikgu tunjukkan gambar tadi. Okey. Okey, macam ni. Kan dia ada satu saja, orang kata dia ada satu saja penyaliran. Okey. And then dia hanya ada satu penyaliran daripada pipe utama sajalah orang kata. Dan pemasangan dia lebih ringkas sebenarnya. Nampak ke ni? Nampak? Nampak. Okey, so itu beza dia pipe, 1 pipe dengan 2 pipe. Okey, so seterusnya adalah tak lari juga tentang kekurangan sistem 1 pipe ni adalah dia rumit juga sebenarnya nak pasang. Okey. Dia ada pemasangan dia lebih rumit. Okey. Even dia 1 pipe pun dia still rumit dan dia perlu lebih banyaklah pipe cabang. Okey. Dan seterusnya adalah sistem pipe tumpu. Okey, sistem pipe tumpu ni yang tadi kita tengok hanya sesuai digunakan di bangunan yang bertingkat lah. Okey. Yang ni okey, sini ada 2 juga pipe. Okey. Yang pertama dia ada pipe tumpu najis. Dia sama juga yang ni. Okey. Dia ada pipe najis dan juga pipe air sisa. Tapi dia bersifat tunggal. Okey. Okey. So seterusnya kelebihan dia hanya memerlukan 1 pipe tumpu sajalah. Dan kekurangan pipe tumpu ni sebenarnya adalah dia pengudaraan bau, kita punya orang kata bau busuk tu, pengudaraan dia kurang lancar lah berbanding sistem 2 pipe yang dan juga sistem 1 pipe. Okey. Okey, daripada perbezaan antara 3 jenis pipe buangan ni, awak semua faham ke tidak sebenarnya ni? Cikgu terangkan daripada tadi, bebel-bebel kat depan ni. Faham So, kalau tak dalam nota yang cikgu bagi tu, ada lebih spesifik lah apa perbezaan 3 jenis pipe buangan ni lah. Okey, so nanti balik boleh baca sebagai ulang kaji kau. Okey, so nanti pipe-pipe ni semua memang mempunyai perbezaan yang sangat ketara lah. Even dia ada orang kata 2 pipe, 1 pipe, tapi sebenarnya fungsi dia berbeza. Okey, alright. So sekarang ni kita nak pergi kepada apakah itu pipe salir. Okey, sekejap cikgu padam dulu. Okey, so sekarang kita nak belajar mengenai Okey, tadi kita dah belajar tentang jenis-jenis perbezaan orang kata perbezaan pipe buangan, bukan? So kita nak ke pembelajaran seterusnya adalah mengenai pipe salir. Okey. 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 Pipe salir ni dalam bahasa Inggeris ni apa sebenarnya? Drainage pipe. Okey, pandai. Okey. So sekarang ni semua tengok depan. Okey. Sekarang tengok slide yang cikgu dah paparkan kat depan ni. Okey. Apakah itu pipe salir? Okey, pipe salir ni adalah pipe yang dipasang di bawah tanah, faham? Okey, dia berfungsi dia untuk menyalirkan najis dan juga air sisa kumbahan di sesebuah bangunan lah. So dia sama je tadi. Cuma pipe ni dipasang di bawah tanah. Maksudnya dalam tanah, tahu, bukan tepi tanah ke and so on, dia di bawah tanah. So seterusnya dia ada ciri-ciri dan juga kaedah pemasangan yang berbeza lah dengan sistem pipe lekapan ni. Dan seterusnya dia memerlukan bila di bawah tanah, dia perlukan bahan-bahan yang orang kata bahan yang tahan lasak dan juga tahan kepada tekanan lah. Maksudnya dia dah berada di bawah tanah tu, mungkin dia dah ada orang kata apa tu, dia dah pressure daripada tekanan daripada tanah, tekanan daripada
kenderaan yang lalu di atas tanah tu. Lepas tu tekanan lagi di dalam pipe tu adalah tekanan air yang lalu. Kita tak tahu bila hujan air laju. Disebabkan itulah pipe salin ni perlu mempunyai tekanan yang tinggi lah. Okay, so kita nak tengok jenis-jenis pepasang. Okay, jenis-jenis pepasang yang ada digunakan dalam pipe salin ni lah. Okay, so kita nak tengok jenis-jenis pepasang. Jenis pepasang. Okay, jenis-jenis pepasang pipe salin. Okay, so lalui gambar yang kat depan ni. Okay, yang pertama adalah dia berwarna. Okay, boleh tengok kan gambar slide kat depan ni. Okay, so tadi cikgu dah tunjuk. Okay, yang pertama ni adalah pipe tanah liat. Pandai. So kita ada pipe tanah liat. Okay, so yang kedua pula adalah pipe apa? Yes, pipe besi tuang. Okay, alright, seterusnya adalah kita dah ada tanah liat. Apa dia? Okay, pandai. So kita dah ada tanah liat, kita dah ada pipe besi tuang, kita mesti ada pipe PVC. Okay, seterusnya pula kita dah ada pipe PVC, kita ada okay, pipe UPVC, betul. Dan yang terakhir sekali adalah pipe konkrit. Pandai. Okay, so ini adalah antara jenis-jenis pepasang yang berada dalam, jenis-jenis pepasang yang digunakan dalam pipe salin lah orang kata. Okay, so kita ada yang pertama adalah pipe tanah liat. Okay, yang kedua adalah pipe besi tuang. Yang ketiga adalah pipe PVC. Yang keempat adalah pipe UPVC. Okay, ini adalah dua benda berbeza. Okay, dan yang kelima adalah pipe konkrit. Okay, so sekarang tengok dekat dalam slide yang cikgu bagi ni. Okay, boleh tengok kan warna gambar rajah bagi setiap pipe ni adalah berbeza, bukan? Betul tak? Okay, so tengok sekarang ni adalah pipe tanah liat tu. Dia berwarna coklat. Okay, warna-warna perang-perang coklat. Okay, itu adalah pipe tanah liat. Dan seterusnya adalah pipe besi tuang ni. Pipe besi lah kiranya. Okay, pipe besi yang tebal sedikit, tebal. Okay, untuk yang sesuai lah digunakan untuk di bawah tanah dan juga tahan terhadap tekanan. Dan seterusnya kita ada pipe PVC. Okay, kita ada pipe PVC di sini. Dan seterusnya kita ada pipe UPVC. Okay, pipe PVC dan juga UPVC, maaf cikgu. Okay, pipe PVC dan juga pipe UPVC adalah benda yang berbeza. Okay, dan seterusnya kita ada pipe konkrit. So pipe konkrit, ya saya? Yes? Ya saya ni, kenapa? Ada masalah ke? Tak ada. Okay, kenapa bising tu? Oh, okay, senyap terus. Okay, tak apa. So kita ada kelima-lima jenis pepasang ni. Okay, yang terakhir ni memang kita selalu tengoklah pipe konkrit. Okay, so okay, Mama Usaini, dalam antara jenis-jenis pepasang yang cikgu tunjuk kat depan ni, kelima-lima ni, apa yang selalu awak tengok dalam pengaliran pipe kiranya? Antara lima-lima ni mana yang selalu awak tengok? Selalu jumpa pipe PVC. Okay, lagi? Pipe konkrit. Pipe konkrit. Ada lagi ke? Tak ada? Biasa saya jumpa tu je. Itu je. Okay, betul. So selalu kita memang nampak adalah pipe PVC dan juga pipe konkrit. Okay, betul. So terima kasih.
Okay, so bila kita dah ada jenis-jenis pepasang ni, kita kena mementingkan kualiti ataupun pemasangan pipe salin ni lah. Maksudnya prinsip-prinsip yang perlu ada ketika pemasangan pipe salin. Okay, so kita tengok dekat slide depan ni. Okay, cikgu dah tunjukkan. Yang pertama adalah mutu. Okay, dia bukan mutu sami ke apa, dia adalah mutu. Okay, mutu. Yang kedua, okay, cikgu terangkan dululah tentang kenapa perlu ada prinsip mutu ni dalam pemasangan pipe salin ni. Adalah dia mestilah mempunyai ciri-ciri kekuatan yang tinggilah dan lebih tahan lasak. Sebabnya kita nak menghindarkan daripada pipe tu pecah sebenarnya di bawah tanah. Bila dia pecah di bawah tanah, memang susah untuk kita repair, dan ini memerlukan penyelenggaraan yang lama dan juga costly lah orang kata. Dan mutu ni, kalau kita nak pasang pipe salin ni, kita kena tengok mutu pipe tu sendirilah, adakah dia elok, memang dah ada dalam piawaian, baru kita boleh guna untuk pemasangan. Okey, yang kedua adalah kedap air. Yes, betul. Kedua adalah kedap air. Okey, kedap air ni pula adalah pipe yang memang memerlukan kedapan air yang tinggilah, di mana kita nak capai tahap kualiti yang baik supaya tak berlaku sebarang kerosakan pada masa akan datang. Okey, yang ketiga adalah kecerunan. Betul. Okey, so apa kecerunan ni? Okey, kecerunan ni perlu kecerunan pipe yang kita pasang tu perlu ikut cerun yang disarankan oleh piawaian pemasangan. Kita tak adalah pelbagai cerun pun. Kalau kamu semua nak tahu, okey, kenapa pipe ni kita perlu cerunkan supaya adalah pengaliran tu lebih lancar. Okey, kalau contohnya kalau kita benda tu adalah landai, contohnya seperti okey, kita tengok marker ni. Okey, contohnya ini adalah pipe. Okey, ini adalah saliran pipe. Kalau pipe ni terlalu landai, okey, mesti dalam pipe saluran tu kita tak tahu, mesti ada bahan-bahan seperti bahan-bahan buangan, kita tak tahu apa yang ada. So kalau contoh pipe ni terlalu landai atau rata macam ni, kemungkinan besar bahan-bahan buangan yang bersifat pepejal ni akan tersangkut di bahagian dasar-dasar pipe salur ini. Okey, so jika terlalu menjunam macam ni, kemungkinan juga pipe-pipe bahan-bahan pepejal tadi pun memang akan tersangkut lah. Okey, kita tak tahu kecerunan dia macam mana. So piawaian yang betulnya adalah lebih kurang sedikit saja, okey, supaya pengaliran dia lebih lancar dan juga sisa-sisa pepejal tak ada mendap lah dekat bahagian bawah pipe tu. Okey, faham ke ni? Faham dulu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kelurusan. Betul? Ya, kelurusan. Okey, kelurusan ni dia lebih kepada spesifiknya cara pipe tu perlu berada dalam keadaan lurus ke daripada satu titik ke titik lain. Yang ni lebih kurang macam kecerunan tadi. Okey, prinsip kecerunan tu di mana dia tak boleh terlalu landai, tak boleh terlalu curam dan tak boleh terlalu mendongak sangat ke, tak boleh. Okey, so yang terakhir adalah prinsip pemasangan pengalih udaraan. Okey, kenapa perlunya pengalih udaraan ni adalah untuk kita pastikan supaya gas yang terhasil tu tak terkumpul lah. Maksudnya kalau ada gas-gas toksik ke dalam pipe salin tu, dia tak berkumpul dalam tu. Okey, dan gas terkumpul tu akan menyebabkan tekanan udara dalam pipe tu akan tidak stabil lah. Orang kata kadang kejap naik, kejap turun, dan disebabkan itulah berlakunya pipe yang bocor di bawah tanah. Okey, so faham kan? Okey, cikgu tak tanya pun. Okey, so seterusnya adalah kita tengok dulu video yang kat depan ni.
Okey, yang ni ada kaitannya untuk pembelajaran kita yang tinggal sikit je lagi ni pembelajaran kita. So, fahamkan dahulu video ini dan nanti cikgu akan tanya, okey? Why we are doing the water test? It is done to test water tightness of the sewer. We are checking gaps, cracks, or some slit which may be there into the joint. Okay, it may be over here, or there may be a crack onto the sewer that we want to check. Okay, now when we have to carry out water test, the first thing that we should do is we should keep the whole sewer line which is going to be tested with water. Okay, we have to fill up the whole sewer line with water, because some kind of absorption coefficient of walls of the sewer may be there. Some water may get absorbed during the test. Now if some amount of water is absorbed by the walls of the sewer, there may be error while we are actually conducting the water test. That's why fill up the sewer with water, then we are going to conduct the water test. Okay, now see what we are doing in the water test. One air outlet is provided at the upper end, that is at the higher end with stopcock, in order to remove all the air in the sewer line, and another end we fix a funnel in order to refill the water into the sewer. Okay, what we are going to do, we are going to fill the sewer with water. Okay, done, clear? Now see the procedure of water test. First of all, we will remove all the air from the sewer. Then we are going to lock the stopcock. Then we will fill up the sewer with water completely, and then we are going to continue taking reading for 30 minutes. Okay, whatever the amount which is getting removed from the sewer line will be refilled through this funnel. Okay, and how much quantity of water we are going to require to replenish the level into the sewer will be noted down correspondingly. Okay, more water requirement is there, it means that some kind of leakage, some kind of gap, some kind of crack is there. Okay, therefore we can conclude that the sewer must be tested for gaps or cracks or any kind of slit which is present into the joint or on the body of the sewer itself. Okay, see what are the standards for this water test. For small diameter pipe, the quantity of water which is required to replenish, to refill the sewer back to its original level after 30 minutes. Okay, for small diameter pipe, the quantity of water needed to replenish should not exceed 15 ml per centimeter of diameter of sewer per 100 mm length. Okay, 15 ml per centimeter of diameter of sewer per 100 mm of its length. And for large pipe, it should not exceed 60 ml per centimeter of diameter per 100 mm length. Okay, these are the standards. If these standards are not met, then what we have to do? We have to either repair the sewer. If it is not possible, we have to replace the sewer, and when we have done replacing, we have to retest the sewer for the same problem. Okay, this is how water test is conducted. Then there comes the smoke test. Now it is done for small diameter pipes, that is drainage pipes which are used in residential buildings are carried out with smoke test to test their gaps or cracks. Now what we will do, we will seal all the traps or seals which are connected to the main drainage pipe with water. Okay, then what we will do, we will use a smoke machine that makes use of oil or tar or paper to create some smoke, and after all the seals, traps are covered with water, this is supposed to be gas tight, airtight. Okay, now if the smoke is coming out of some cracks or gap, it means that we have to repair that specific spot, we have to seal that specific spot. Okay, this is how a smoke test is conducted. It is conducted at 25 mm water pressure. Okay, it is a standard pressure for smoke test. Okay, smoke test is suitable for small diameter sewer, that is drainage pipe which are present in residential or any kind of building is there. Okay, then the air test.
what we do in air test. When it is not possible for two large pipe to have that much quantity of water to carry out water test, we go with air test, in which air pressure and maintenance of that air pressure in that specific sewer line is observed. Okay, what we do in this, we use a machine to fill up the sewer with air, with a gas. Okay, the gas is simply air. Okay, now what we do, we fill up air into the properly packed sewer up to 100 mm of water pressure. Okay, now we check if the pressure is maintained up to 75 mm, that is the loss of 25 mm pressure is bearable, the tolerance is 25 mm, means the initial pressure was 100 mm of water. We will see if the sewer line is maintaining 75 mm of water pressure, then it means that 25 mm tolerance level is there. If the tolerance is not met with, okay, if the losses are more than 25 mm of water pressure in terms of air maintenance into the sewer line, it means that some kind of gaps, some kind of defects are there which are beyond our tolerance limit. And now, in order to detect those specific gaps or cracks or leaks, what we will do, we will use soap water. Okay, now the tendency of soap water is to form bubble. For example, this specific spot is having some cracks or leak, and if we pour some soap water, what is going to happen? It is going to create, it is going to make bubble. Okay, it is going to create soap bubble. It is just like finding out puncture in the rubber tire of vehicle. Okay, this is how air test is conducted. Therefore, we saw core test for testing the sewer. Okay, for alignment, for straightness, for water tightness, for air tightness, okay, to detect joints, gaps, joint leakage or joint cracks. We had this core test. So that was all regarding testing of sewer. If you love this video, Okay, so dah habis untuk video ni. So apa yang kamu dapat daripada video ni sebenarnya? Bahas keturunan. Apa dia? Bahas keturunan baik. Okey, tahap keturunan pipe. Okey, generalkan lagi. Maksudnya apa sebenarnya dia cuba ceritakan dalam tu? Dia ada 3 dalam tu. Dia kalau boleh jangan guna pipe yang besar. Okey. Okey, so sebenarnya terima kasih pada yang tolong jawabkan sebentar tadi. Okey, sekejap ya. Okey, so sebenarnya cikgu nak ajar daripada video ni adalah tentang jenis-jenis pipe salir. Okey. So terima kasih pada yang menjawab tadi. So sebenarnya cikgu nak bagi tahu dalam video tu adalah kaedah pengujian bagi sistem pipe salir. Okey, dia ada 3. Okey, yang pertama adalah water test. Okey. Ujian air. Okey, ujian air. Yes. Yang kedua adalah Ujian udara. ujian udara. Okey. Air test. Yang ketiga adalah Ujian asap. ujian asap ataupun lebih dikenali sebagai smoke test. Okey. So, apa sebenarnya ujian-ujian ni? Macam mana kita nak tahu itu adalah ujian mengenai smoke test, water test dan sebagainya? Okay, so mari kita cikgu terangkan adalah water test ni. Okay, water test ni kita boleh tengok dekat slide depan ni adalah dia sebenarnya untuk mengenal pasti kebocoran yang menyebabkan saliran pipe tu gagal. Okay, so maksudnya ujian ni untuk kita nak ujilah adakah pipe saliran tu dia bocor ke ataupun tidak menggunakan water test. So second adalah air test. Okay, ni adalah ujian udara di mana ujian udara ni udara akan dipump masuk ke dalam pipe saluran dan dipump mengikut bacaan manometer dia adalah 125 hingga 150 mm dan kemudian pipe udara ni yang dipump tadi dibiarkan selama 5 hingga 10 minit. Okay, so ini adalah alatan yang digunakan dalam ujian udara tadi.
Dan seterusnya kita ada smoke test. Okey, smoke test ni adalah ujian asap di mana ujian asap ni digunakan dengan saluran pipe yang bukan PVC lah. Okey. So sebab apa kita guna smoke test ni? Sebab kita nak kenal pasti kebocoran yang tidak dapat dijalankan menggunakan air dan juga udara, ataupun kalau ujian air dan udara tu tak boleh detect, so ujian asap ni kita akan buat lah. So boleh tengok kat gambar ni macam mana smoke test yang dilakukan. Okay, di mana smoke test ni asap akan dimasukkan ke dalam pipe saluran tu, dan nanti kita boleh tengok jika ada retakan daripada saliran tanah tu, daripada pipe, kita boleh tengok asap akan keluarlah daripada tanah tu sendiri. Okay, so that's why dinamakan smoke test. Okay, dan cuma kena ingat adalah smoke test ni hanya digunakan jika ujian air dan juga ujian udara tidak dapat dilakukan lah. Maksudnya kalau dua-dua memang tak boleh kita uji, tak dapat bacaan, tak dapat detect, kita akan menggunakan smoke test sebagai jalan yang akhir. Okay, kamu semua faham ke tidak sebenarnya cikgu ajar pada hari ni? Faham. Okay, so cikgu nak buat sedikit ujian penilaian lah ya, kiranya sebelum kita sebelum kita simpulkan apa yang kita belajar pada hari ini. So cikgu nak buat sedikit ujian penilaian untuk kamu semua. Okay, so semua keluarkan pen dan juga kertas A4. Okay, cikgu akan tulis soalan di hadapan. Cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu semua settlekan ujian penilaian ni sekejap je. Okay, kenapa cikgu buat ujian ni? Supaya kamu faham apa yang cikgu ajar pada hari ni. Okay, cikgu tak nak kamu pulang dengan tangan kosong. Okay, semua dah keluarkan kertas dan juga pen untuk salin soalan. Okay, so salin soalan ni Okey, ini adalah 5 soalan. Okey, cikgu buat penilaian sedikit mengenai soalan-soalan yang berkaitan kita punya topik pembelajaran pada hari inilah kiranya. Okey, so semua dah sempat salin ke ni? Dah Okey, bagus. So cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu semua selesaikan ujian penilaian ni sekejap sebelum kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ni jangan cuba meniru ya. Jangan tengok Yusof kat sebelah tu. Jawapan dia belum tentu sama, dia belum tentu betul. Okey, mana tahu jawapan kamu yang kamu duk teka-teka tu betul? Faham?
Okey. So kita ada lagi beberapa minit Kita ada lagi 2 minit sebelum ujian ni habis. Okey. Habiskan mana ayat-ayat terakhir tu. Fatih Amira dah siap ke? Baik. Dah Oh, garangnya suara. Marah ke? Okey. Okey, kita ada lagi 60 saat. Okey, sebelum kita punya ni habis. Okey. Alhamdulillah, semua dah settle semua dah siap ke? Dah. Okey, kita kelas minta kutip jawapan-jawapan kawan kamu semua. Okey. Okey, boleh bagi pada cikgu kalau dah kutip semua tu. Nah, okey, mari sini. So, selesai kita punya ujian penilaian. Okey, so sekarang cikgu minta seorang wakil untuk simpulkan apa yang kita dapat pelajari pada hari ini. Okey. So, ada sesiapa yang nak tolong simpulkan? Okey, so Muhammad sini simpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang persoalan sistem sanitari. Okey, lagi? 3 jenis sistem. Okey, jenis sistem tu apa? Sistem cakupan, dua-part dan sistem bolong. Okey, sistem Sistem tumpu. sistem bolong kamu panggil. Okey, sistem part tumpu. Okey, seterusnya lagi? Kita belajar kepentingan sistem sanitari. Okey, lagi? Kepentingan sistem ada 3 juga. Okey, apa dia? Untuk elakkan penyakit-penyakit, Okey. untuk mengalihkan sisa kumbahan Okey. dan mengelakkan bau. Okey, bagus. Okey, lagi? Dan tadi jenis-jenis sistem paip salib Okey. ada 3, ada 5. Ada paip liat, paip besi kurang, Okey. paip PVC, paip UPVC dan juga paip konkrit. Okey, alright. Ada lagi ke soal ini? Itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Murid-murid semua, okey, apa yang disimpulkan oleh Mama Usaini tadi adalah betul. Okey, tentang topik kita yang kita belajar pada hari ini. Okey. Yang pertama, cikgu rumuskan juga. Okey, pertama kita memang belajar mengenai pengenalan dan juga definisi tangki septik ataupun sistem sanitari lah. Okey, dan sistem sanitari ni pun ada mempunyai 3 kepentingan, iaitu mengumpul, mengalihkan sisa pembejal dan sisa kumbahan, seterusnya menghalang pencemaran bau dan juga mengelakkan penyakit berjangkit. Okey, so selain itu kita tahu juga macam mana fungsi-fungsi tangki septik itu berfungsi. Seterusnya kita belajar mengenai jenis-jenis paip buangan yang ada, iaitu sistem 2 paip, 1 paip dan juga sistem paip tumpu. And then kita teruskan dengan kita belajar tentang perbezaan 3 jenis paip buangan tadi. Okey, seterusnya kita belajar tentang paip salib ataupun drainage pipe yang mempunyai 5 jenis pepasang dia, iaitu paip tanah liat, paip konkrit, paip besi tuang, paip PVC, paip UPVC dan juga paip konkrit. Okey, seterusnya kita belajar tentang juga prinsip cara-cara pemasangan paip salib yang mempunyai 5 prinsip juga, iaitu mutu kedap air, kecerunan, kelurusan dan juga pengalih udaraan. Okey. Dan kita belajar tentang kaedah pengujian bagi sistem paip salib yang ada 3, iaitu water test, air test dan juga smoke test. Okey. So itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan pelajar-pelajar semua dapat ilmu baru tentang sistem sanitari pada hari ini. Okey. So
cikgu harap kamu semua ambil ilmu pengetahuan ni supaya kita boleh gunakannya pada masa akan datang lah. So maksudnya kalau rumah kita dah lama sangat tak buat penjadualan untuk buang kita punya najis dalam tangga septik tu, kita boleh ingatkan parents kita, okay, mak jangan lupa untuk buat sistem berkala, okay, untuk Indah Water punya servis lah, untuk kita buang kita semua orang kata sistem-sistem pepejal yang tidak elok lah dan toksik. Okay, so seterusnya pula cikgu nak make sure kamu semua jangan lupa jaga SOP, okay, elakkan 3S iaitu tempat sesak, tempat yang orang kata yang ada potensi untuk positif COVID dan sebagainya lah, dan juga tempat-tempat yang sempit, okay. And then seterusnya pakai pelitup muka, okay, make sure pakai pelitup muka tu semua, jangan buka pelitup muka tu kalau tak ada keperluan, okay. And then sentiasa sanitize your hands, okay, sanitize tangan, okay, dan juga pastikan keluar bila perlu sahajalah, okay. Jangan keluar bila tak ada keperluan, sebab jika kita keluar tanpa keperluan, kita tak tahu kita lah pembawa sebenar COVID-19, okay. So itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. So cikgu cuma minta pada minggu hadapan sila buat revision ataupun baca sedikit nota mengenai mengenai topik akan datang, iaitu sistem pembentungan lah, dan juga sistem orang kata pembentungan awam, okay. Baca daripada muka surat 50 hingga muka surat 57, okay. Minggu depan cikgu akan tanya sebelum mula kelas. So siapa yang tak boleh jawab, cikgu tak boleh bagi hadiah lah. So cikgu rasa nak bagi hadiah pada minggu depan. So make sure belajar, baca sedikit revision, and then cikgu akan tanya pada minggu depan. So itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni, okay. Cikgu rasa tak ada apa-apa dah untuk hari ni. So cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Okay, so itu sahaja pembelajaran kita pada hari ni. Terima kasih semua. Terima kasih guru. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bye.